warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ya mu'allim Ibrahim ya mu'allim Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau An-Najah beserta jawatan kuasanya, juga dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, sidang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah, sedalam-dalam puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayang Allah taala pada kita, ya maka pada hari ini sekali lagi sayangnya Allah pada kita, ya disebutkan hari ini sekali lagi sayangnya Allah Ta'ala pada kita, maka hari ini tuan-tuan puan-puan, Allah Ta'ala pilih kita, diletakkan kita di tempat yang disuka, dipilih kita, diberi kekuatan untuk dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah insyaAllah.
Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu sayyidina Muhammad innaka la ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung sikit lah. Ya, mungkin hari ini untuk kuliah, ya, sedikit masa dah saya ambil, minta maaf. Lepas solat maghrib kita dah sama-sama tahlil. Tak sempat baca Yasin dah. Nak suruh kuliah ni, Yasin ni kendian kan. Nanti insyaAllah jangan tak baca Yasin dekat rumah. Baca Yasin. Jadi lepas ni insyaAllah nak ada mesyuarah pula. Jadi insyaAllah lah 1-2 minit lah. Kita berhenti 1-2 minit ringkas insyaAllah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sedang hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sayangnya Allah pada kita. Pada hari ini Allah letakkan kita di tempat yang disayang. Sayangnya Allah pada kita. Hari ini kita dipilih oleh Allah taala dapat tunaikan perintah Allah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya pada kita hari ini, kita diberi ruang peluang, diberi masa, kesempatan, diberi sihat untuk kita dapat taat perintah Allah. Dan tuan-tuan sedang hadirin hadirat disebutkan dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawmul la dhilla illa dhilluh. Dan hadis yang dinyatakan apabila 7 golongan yang akan mendapat naungan kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Di ketika tiada yang boleh menaungi ketika itu kecuali naungan kerahiman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia tuan-tuan puan-puan? Iaitu orang yang rajulun qalbun mu'allaqan fil masjid. Salah satunya lah iaitu orang lelaki yang hati sanubarinya terpaut kepada masjid, ataupun rajulun dikira umum, semualah siapa yang hati sanubari terpaut kepada masjid. Ini nanti di hari kiamat, di hari kebangkitan dan keadaan huru-hara, susah sangat perjalanan di sana, ya Allah naungi kita dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah dengan perginya kita solat berjamaah, tuan-tuan, kita dapat perkara yang lebih daripada 27 itu saya suka sebutkan. Kerana apa? Solatnya berjamaah kita tadi telah selesai rukun bacaan, rukun perbuatan selesai, insya-Allah. Allah sediakan kita 27 ganjaran pahala. Nak ke tak nak Allah Taala sediakan. Terpulanglah masing-masing. Nak ke tak nak Allah Ta'ala sediakan. Kerana sayang yang kini pada kita hari ini, kalau kita buat satu dapat satu, maka tak cukup, bekalan kita tak cukup. Sebab kita punya amal sangat sikit, umur kita sangat pendek, maka sesuai hari ini diberi satu kerja ganjarannya 27. Tinggal hari ini kita nak ke tak nak je.
Tapi ada orang yang tak beriman kepada perkara ini, tak beriman kepada janji-janji Allah. Kenapa tuan-tuan puan-puan? Kerana tak kenal Allah. Tapi orang ini sibuk dengan kerja pagi, petang, siang, malam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia kenal kerja. Dia kata kerja boleh bawa bahagia, kerja boleh bawa senang, dapat gaji boleh bawa, boleh hidup selesa. Tuan-tuan, sibuk dengan kerja sampai lupa siapa bagi dia senang. Kerja sampai lupa siapa bagi dia rezeki. Kerja sampai lupa siapa yang patut dia sembah. Teruk sangat begitu sekali manusia, ya tak, pada hari ini. Sibukkan pangkat, kerjakan pangkat. Kenapa kerjakan pangkat? Kerana kenal pangkat. Tapi tak sibuk pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sibukkan rumah sayang, nak tinggal rumah sayang, nak tinggal rumah. Kerana apa? Kerana dia kenal nilai rumah. Tapi tak kenal nilai panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita bersyukur sangat sayangnya Allah pada kita. Kita diberi faham atas agama Allah. Kita diberi faham atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya bila dilaungkan azan suruh kita datang sama-sama raih panggilan Allah Taala, raih apa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dengan tunaikan solat fardu itu secara berjamaah. Selain daripada 27 tadi tuan-tuan puan-puan, kita masuk ke masjid dengan doa. Ini yang kat dunia yang kita kena buat. Ganjarannya nanti diberi di akhirat, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan dan saya. Kita tentunya berharap mendapat naungan Allah. Naungkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan matahari nanti direndahkan kadar sejengkal daripada kepala. Macam mana yang panas huru-haranya tuan-tuan, subhanallah. Namun di situ ada orang yang bahagia di akhirat. Siapa dia tuan-tuan? Hari ini ialah orang yang bangkit, dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini berjalan ke masjid dengan tenang. Tadi kita datang cepat ke lambat. Kita datang, saya lambat lah tadi dah 1 rakaat, lambat dah. Memang tak tenang, habis membonggol saya tak ada break, yang gasak ke sana. Balik sekolah pun hari balik sekolahnya lah, dah masuk maghribnya kau belum ada pukul 7. Akik mangan kau wis azan dah fikir azan. Jadi yang mencecet lah kemarin, saya tak kena bonggol ada 4 ke 5 tu gasak sana. Sampai sini dah kafirun rupanya kau dah baca surah dah. Tak apalah. Tuan-tuan diberi kelebihan. Siapa yang datang ke masjid dengan keadaan dia tenang, insya-Allah tuan-tuan nanti turunnya fitnah Dajjal, tuan-tuan diberi ketenangan. Hari ini kita tenang menghadap kebesaran Allah. Allah panggil kita faham, Allah panggil kita tahu ni. Ini aku nak membesarkan Allah hari ini, insya-Allah. Nanti kebesaran makhluk yang bernama Dajjal tu depan kita, kita anggap dia sebagai satu benda yang kecil. Besok kita diuji dengan satu yang kita nampak. Tuan-tuan, kita yakin pada mata ke kita yakin pada janji yang kita tak nampak? Selain ini kita yakin pada yang kita pandang mata kita nampak. Maka nanti bila Dajjal turun, tuan-tuan, kita terpedaya, kita akan yakin apa yang kita nampak. Yang dia bawa sebagai tipu daya itu kita akan nampak. Itulah yang sepatutnya kita ikut nanti di sanalah. Di akhir ni sekarang tak tahu bila nak turun, tak tahulah. Pasti dan pasti tuan-tuan senang dengar riwayat ini dia akan turun juga. Apa cerita pun dia akan datang juga. Untuk apa tuan? Membawa fitnah yang sangat besar. Huru-hara kita dibuatnya. Ya, disebutkan dalam kitab, tak ada satu huru-hara pun yang lebih dahsyat sejak lahirnya Nabi Adam hingga ke hari kiamat nanti, iaitu fitnah yang paling dahsyat ialah fitnah datangnya Dajjal. Tuan-tuan muliakan Allah SWT, berjalan kaki ke masjid. Yang naik motor pun kira jalan dah tu, naik kereta pun kira berjalan dah. Jangan tak digunakan motor dan kereta itu, pakailah pergi masjid. Ada 3, bawa 3 motornya. Ada 2 kereta bawa semua sekali. Isteri bawa 1, isteri yang kedua bawa 1, suami bawa 1, 3. Gunakan emak yang ada tergunakan. Jadi membazir pula, tak. Jangan gunakan. Jangan digunakan 3, gunakan minyak sama-sama. Berjalan ke masjid 1 langkah demi 1 langkah. Di sini disebutkan insya-Allah diampunkan 1 dosa, diberi 1 pahala, dinaikkan 1 darajah dalam syurga. Itu pun kita kadang-kadang susah nak tarik. Jadi sebut pergi jalan kaki ni, kenderaan kita tak kira dah ke masjid, ke salah satu rumah daripada rumah Allah. 1 langkah tu belum angkat lagi tuan. Belum angkat 1 langkah tu Allah Taala ampun 1 dosa, beri 1 pahala, naik 1 darajah dekat syurga. Itu pun kita tak nampak. Memang tak nampak pun. Benda ni tak nampak. Macam mana kita nak tahu kan hari ini? Nak yakin, inilah kita kena belajar hari ini membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin janji-janji Allah. Benda yang tak nampak tu janjinya besok nilainya kat sana. Yang nampak ni kadang-kadang tak berapa nilah, tak berapa kuat dah untuk dapat kekuatan tu, tak berapa. Sebab apa? Iman ni bergantung pada yang tak nampak, cerita yang kita dengar, khabar yang sampai kepada kita. Kita tak ke situlah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan kasih di Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang kita berjalan, insya-Allah esok kita tenang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jalanlah, datanglah ke masjid
Saya merayu sangat tuan-tuan. Hari ini suasana dah semakin teruk dah dunia. Dunia dah semakin murung dah sekarang. Apalagi kita nak buat ni? Kita nak cari apa jalan penyelesaian dunia murung ni Tuhan? Inilah baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita dengar berita negara Brunei ditimpa musibah, mereka kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Setiap siaran televisyen dia semua dengan surah Yasin bermula dengan pagi hari. Setiap hari dimulakan dengan surah Yasin. Itu tak tahulah betul ke tidak, sahih ke tidak, tapi insya-Allah ini kembali kepada Allah. Nak kembali kepada makhluk Tuhan, tak ada apa pun. Nampak macam makhluk tu boleh bantu kita, nampak manusia boleh bantu kita semua, tapi hakikatnya tuan-tuan baliklah kepada Allah. Inilah jalan-jalan yang tuan-tuan puan tuju hari ini, inilah jalan-jalan dia. Kerana apa? Saya ulang lagi tuan-tuan, makasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah berapa kali dalam live ni saya sebutkan. Ya, janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudusi, kalau di satu kampung itu terus berlaku 3 perkara, mungkin yang lepas bulan lepas pun sebut juga, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tangguhkan musibah yang akan diturunkan. Kalau berlaku 3 perkara ini, Allah akan tangguhkan musibah yang akan diturunkan. Namun hari ini musibah terus turun. Kenapa tuan-tuan? Rupanya kita tak dapat jaga 3 perkara. Orang Islam ni tak berapa suka nak jaga 3 perkara ni, tak berapa minat. Apa perkara itu tuan-tuan? Selagi ada orang yang ulang alik rumah masjid, orang Islam dah tak berapa suka nak ulang alik rumah masjid, dah tak berapa minat dah. Tak tahulah apa sebab, saya pun tak faham lah. Yang kedua, orang Islam dah tak berapa suka lagi buat hubungan kasih sayang, berjumpa berpisah semata-mata kerana Allah, dah kurang dah sekarang. Yang ketiga apa dia? Selagi ada orang yang terus bangun di hujung-hujung malam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, insya-Allah yakinlah kalau 3 perkara ni manusia bangkit, 3 perkara ni manusia usahakan, 3 perkara ni orang yang beriman kepada Allah ambil bahagian, insya-Allah musibah yang ada Allah tarik segera. Namun hari ini tuan-tuan ya Allah bertambah. Hari ini dah 800 lebih. Rupanya Allah nak kita kembali kepada Dia. Kembalilah kepada Allah. Ini jalan-jalan kembali kepada Allah. Masa kita hayat di kandung badan, masa sehat diberi kuat, masa ada lapang diberi sempat lagi sana. Ini kita gunakan masa ini insya-Allah. Ya. Tenanglah kita insya-Allah jumpa nanti ketika jumpanya kesusahan di hari kemudian. Berikutnya dengan datangnya solat berjamaah yang kita tak mungkin jumpa di rumah. Tak jumpa di rumah, tak jumpa di pasar, tak jumpa di kedai, tak jumpa di pejabat. Apa dia ganjaran pahala lebih daripada 27 tadi. Maka apa dia masuk ke masjid dengan doa. Jadi disebutkan dalam hadis Anas an Abi Usaid disebutkan, "Idza dakhala al-masjid," kalau kamu masuk ke dalam masjid, "falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Ya, kalau kamu masuk masjid, masuklah masjid, bacalah doa Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, Engkau bukakanlah bagiku ya Allah pintu rahmat. Masuk masjid, dalam masjid ini rahmat Allah turun mencurah-curah tuan-tuan. Allah Ta'ala turunkan rahmat kasih sayang dia mencurah-curah. Cuma kita nak ambil ke tanah saja. Allah Ta'ala telah sediakan sekarang. Tinggal kita nak raih ke tanah aja. Sampai diajar nak masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, doa Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Wahai Allah, Engkau bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Banyak sangat sunnah boleh amalkan. Wa idza kharaja, dan apabila kamu keluar minal masjid, daripada masjid, falyaqul Allahumma inni a'udzubika min fadlik. Wahai Allah, Engkau kurniakan bagiku ya Allah kelebihan ganjaran daripadamu ya Allah. Ni kita mohon, ni sunnah lah. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya, guru saya juga sebutkan. Saya ingat lagi lah masa menuntut kitab Safinatun Najah tu bersama Ustaz Mahathir Haji Jol. Ni saya sebut lah. Ya, apa dia ajar kepada kita. Nak masuk masjid tu, letak selipar pun tuan-tuan kita dah dapat satu sunnah kata dia. Letak selipar tu perempuan, kita semua dah dapat satu sunnah. Apa sunnahnya? Bila siapa yang datang daripada sana, tukar sekolah-kolah kan. Orang itu sekarang dia tekan ni. Kokono, siapa dia jadi ada pakai kene, tiada pakai jopo kono. Orang perempuan siapa ni ada pakai jopo kono. Ya betul. Siapa ni ada sana jadi tumitnya kat dalam. Betul. Yang lelaki daripada sana, kalau datang sana tumitnya tu dekat dalam. Bukan tumit dalam surau tak. Tumit ada dalam sana. Sana pun sama. Kenapa tuan-tuan di situ kita dapat satu sunnah? Maka hari ni apa sunnahnya nampak macam tak ada apa-apa. Ini lebih kurang, Ustaz lebih kurang. Tapi itu yang bagi kita ni bukan calang orang tuan. Tentu ada hikmah dia. Rupanya nanti kita dapat sebalik kita akan dapat satu sunnah. Masuk tadi naik bonggol kaki masuk di kaki kanan. Kasut kita hadapkan belakang. Nanti masa keluar dapat satu sunnah. Sunnahnya apa? Bila kita keluar kaki kiri kita terus pijak selipar kan? Terus pijak selipar. Jangan sarung dulu. Pijak saja. Sarung kaki kanan terus jalan. Rupanya sunnahnya berjalan mula kaki kanan, keluar kaki kiri, jalan kaki kanan. Nampak macam tak ada apa-apa kita rasa tak benda ni.
Jadi masuk saja dah diajar satu sunnah yang ini kita jangan tinggalkan. Tuan-tuan, sunnah ni sekecil-kecil sunnah pun kalau boleh, ya jangan sampai ditinggalkan. Ya tadi sunnahnya masuk masjid kaki kanan, jangan kaki kiri. Sunnahnya keluar masjid kaki kiri, jangan kaki kanan. Begitu juga nanti keluar bonggol, mana-mana bonggol keluar kaki kiri. Jadi tuan-tuan nanti tidak boleh tidaklah keluar kalau nak amal sunnah. Maka keluar itu kaki kiri, pijak kasut tu. Tapi jangan sarung dulu. Yang sarung ialah kaki kanan, baru dia jalan. Namanya langkah kanan. Jadi kaki kiri keluar masjid memang sunnahnya kaki keluar masjid kaki kiri. Sebab itu selipannya dia ada ke sana, selipannya ada ke sana, selipannya ada ke sana. Mana-mana kita datanglah. Jadi mudah-mudahan dan sikit je tu sunnah sikit kita katakan. Tapi tuan-tuan, apa saja yang Nabi tunjukkan kepada kita, insya-Allah ada kejayaan. Kemudian ni tak dapat nak baca doa masuk masjid, dalam rumah tak ada doa, doa masuk rumah tak ada. Ya, doa masuk rumah bagi salam, baca suratul ikhlas, selawat atau masuklah. Tapi ada satu doa istimewa ni masuk masjid. Masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini sunnah, jangan tinggalkan. Ya, nak keluar in kharaja, bila kamu nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi mohonlah kepada Allah atas kelebihan-kelebihan ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga. Tadi solat dapat 27, kita dah dapat 3 dah. Tadi datang dengan tenang sampai masjid dapat 1:28. Kalau kita nak mengkira-kira lah, kena ngira sangat. Ya, lepas tu kita masuk kaki kanan, baca doa 29. Kemudian yang lalu, yang saya dah sebut yang lalu, datang awal, dengar azan, jawab azan, dah 30. Lepas tu nanti iqamah kita dah sedia, kita sedia iqamah, kita dah bersedia, maka kita dapat 31. Itu kalau nak kira sangatlah, nak ngira lah. Kalau kita memang kerja nak ngira aja. Kalau kerja kan, nak kira gaji je kan. Jadi hari ini tuan-tuan nak kata nak Allah Ta'ala sediakan. Jangan tak rebut peluang ini. Ini kan bukan kita nak tinggalkan kat dunia, lain-lain kita tinggalkan. Sementara yang kita lalui. Tapi ni tuan-tuan ni bagian amal, Allah Ta'ala sediakan itu bekalan buat selama-lama. Jadi jangan sampai kita taraih perkara ini. Jadi masuk masjid kata dengan tadi kaki kanan selesai. Maka solat tahiyatul masjid itu ganjaran yang lebih, tak ada tahiyatul bait, tak ada tahiyatul rumah, tak ada. Nak dapatkan masjid dah tu. Jadi hari ini dah lebih lagi satu dapat ganjarannya. Maka rugi hari ini kalau kita masuk masjid tak buat tahiyatul masjid. Kecuali lah kalau majlis ilmu sedang berjalan dan tempat-tempat ruang untuk kita tahiyatul masjid tak ada, maka ini kita duduk gantilah tasbih 4 kali tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah, ganti 4 tasbih sebagai kafarah tahiyatul masjid. Kerana ada majlis ilmu. Sangat penting. Kalau tak ada apa-apa masuk, kita cari peluang, cari tempat sudut mana yang boleh sembunyi, ada majlis ilmu, buatlah tahiyatul masjid sebab peringkas. Kita tak jumpa ni kalau kat rumah. Jadi Allah Taala telah sediakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadakumul masjid falyarka' raka'atain." Kalau kamu masuk masjid, Nabi perintahkan jangan kamu lupa rukuk. Maksudnya sembahyanglah 2 rakaat. Idza dakhala, idza dakhulu. Kalau kamu masuk, ahadukum seorang kamu al-masjid ke masjid, kata falyarka'. Falyarka' maknanya rukuklah kamu. Maksud itu sembahyanglah. Rukuk itu raka'ataini. Qabla an tajlisa. Sebelum kamu duduk, buatlah solat tahiyatul masjid. Ini bukan kata main-main, ini kata perintah. Falyarka' tu maka kamu rukuklah. Rukuk itu maksud tahiyatul masjid. Siapa ni yang dapat ni Wan? Orang yang ini datangnya cepat, awal, berjalan tenang. Biasa orang yang tu, yang gerusu-gerusu macam saya memang tak dapat solat tahiyatul masjid. Laju sangat kan memang tak dapat. Tapi orang yang dah biasa mengamalkan tahiyatul masjid, hari ini dia datang lewat sikit, tiba masuk sembahyang dah mula. Mana tahiyatul masjid dia? Tuan rujuk dalam kitab 4 mazhab Syekh Abdul Qadir Ar-Rahbawi disebut. Sembahyang maghrib tadi itulah tahiyatul masjid untuk saya. Kerana saya, bukan saya lah, tuan-tuan lah, yang datang ini memang biasa dapat tahiyatul masjid. Kali ini tahiyatul masjid ia tertinggal. Kerana apa? Terlewat datang. Maka tadi itu sembahyang fardu, itulah tahiyatul masjid dia. Jadi ini insya-Allah dapat. Yang penting kita kena melazimi perkara itu. Tapi kalau tidak melazimi, mudah-mudahan dah dapat jugalah insya-Allah. Ya, ini setelah berjamaah kita rasa memang tak rugilah datang berjamaah ni. Disediakan. Inilah bahtera kejayaan insya-Allah untuk kita layari untuk menuju syurga Allah Taala. Inilah bekalan dia. Cuma hari ni nak tak nak ajelah. Kerana apa hari ni? Kerana ada manusia yang kurang kenal dengan Allah, kurang kenal lah. Kalau dikenal tuan-tuan, dia akan ketepikan perkara lain. Allah panggil dia datang, cepat dia datang. Belum panggil dia datang. Sungguh sayalah. Kita ni tak berapa kenal dia tak. Tapi kalau orang yang kenal ya Allah, dia panggil lafaz takbir 4 kali itu dah cukup. Perkara lain dah tak ada dalam hati dia, dah ditinggalkan. Yang ada apa dia dalam hati dia tuan-tuan? Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran makhluk ni, kebesaran rumah, kebesaran harta, kebesaran kerja, kebesaran apa nanti dululah
Tinggallah dulu, itu besok tinggal pun. Nak cari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari tuan-tuan insan terpilih. Allah datangkan kita kat sini, subhanallah. Dia dapat tunaikan salat berjamaah yang tak semua boleh dipilih oleh Allah Taala. Tak semua dapat kemampuan. Ya, berikutnya ni laju je. Dan yang berikutnya apa? Dapat selawat para malaikat ke atasnya. Okey, para malaikat akan mensolawati bagi orang yang datang untuk solat berjamaah. Tuan-tuan, kalau ini selawat daripada malaikat, ini kalau kita rujuk dalam setiap hari Jumaat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Pak Imam selalu baca hari Jumaat. Ini nasihat pada kita. Inna apa ayatnya mula? Tentang selawat tu. Ya ayyuhalladzi apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dengan malaikat itu berselawat atas Nabi. Maka wajiblah kita selawat atas Nabi 5 kali sehari semalam pada solat waktulah, solat fardu. Jadi 9 kali lah kita kata. Kerana ada tahiyatul awalnya. Maka hari ini selawat itu daripada Allah. Kalau selawat daripada Allah, tuan-tuan, memang sedialah, memang kita diampuni. Kalau selawat daripada malaikat, tanda malaikat mohon supaya Tuhan diampuni. Kalau selawat daripada manusia, itu sebagai satu munajat, harapan supaya diampuni. Tapi hari ini tuan-tuan, dalam ayat ini disebut dengan solat berjamaah, solawat, kita dapat solawat daripada para malaikat. Apa maksud solawat daripada para malaikat tadi saya kata? Iaitu malaikat mohon supaya kita diampuni. Kita jalan ya pergi masjid. Malaikat doa pada Allah, wahai Allah, orang ini kau ampuni ya Allah. Hari ini orang ini kau ampuni ya Allah. Ini tentang puan-puan doa daripada malaikat. Bukan siapa makhluk Allah yang dikata maksum dah terpelihara. Memang tak ada buat apa pun. Tak ada buat maksiat langsung, tak ada. Tak ada nafsu pada dia, tuan-tuan, puan-puan. Ni tak ada perkara kejahatan pun. Dah tentu doanya, permohonannya itu mustajab. Jadi kalau dia lah yang mohon, ya mohon ya Allah, ni hamba-Mu ya Allah, dia pergi solat berjamaah. Ya Allah, Engkau ampuni dia ya Allah. Takkan yang Allah Taala tak pandang doa malaikat, tuan-tuan. Jadi untuk dosa-dosa kita nak diampuni mudah, jalan-jalan mudah dah ditunjukkan dah. Apa dia tuan-tuan? Hari ini tinggalkan kebesaran dunia sementara kita cari kebesaran Allah Taala. Kita besarkan Allah Taala di rumah yang tempat Allah Taala paling suka. Mana tempatnya kalau tak surau ya masjid. Itulah tempat yang Nabi pun tak tinggal solat berjamaah. Ya tuan-tuan sedang hadirin hadirat, nampaknya kena laju dah ni untuk bekalan pada hari ini insya-Allah. Ya, bila kita solat berjamaah tadi saya nak tutup ni. Jangan lupa hari ini di saat-saat hujung-hujung dunia, saya suka sebut hujung umat, hujung umur yang tuan-tuan yakin pasti fitnah akan turun lagi hebat lepas ni. Fitnah akan turun lagi hebat, macam-macam fitnahnya. Tuan-tuan, maka Nabi mengajar kepada kita 1400 tahun dulu dah dihajar, 1400 tahun dulu dah ajar. Kalau tuan-tuan pun pernah amalkan, mungkin di pada mana sumber, hari kita ambil sumber yang kita selalu amalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Abu Hurairah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia kata? Idza faragha, kata Nabi, idza faragha ahadukum, apabila telah selesai seorang kamu min tasyahhudil awal. Tadilah kita sembahyang berjamaah kan kita amalkan. Minta maaf. Min tasyahhudil akhir. Idza faragha ahadukum min tasyahhudil akhir. Bila telah selesai seorang kamu daripada membaca tahiyatul akhir, falyata'awwadhu, kata Nabi. Falyata'awwadhu. A'udhu. Kalau kita ambil dalam doa lah. Falyata'awwadhu. Kamu kena mohon perlindungan. Nabi ajar dulu je. Kita akan lalu perkara ini nanti. Adakah kita boleh tangkis ke tidak bila fitnah itu datang kepada kita? Nabi dah ajar sahabat dulu yang sangat takut akan fitnah apa tuan-tuan? Fitnah dajjal lain tak ada dah. Maka Nabi kata falyata'awwadhu billahi. Kamu mohonlah perlindungan daripada Allah min arba'in, daripada 4 perkara. Dah tahu dah 4 perkara tu. Kita dah amalkan dah. Yang pertama apa dia? Nabi kata yaqulu, kamu katalah. Yaqulu, kamu katalah. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Sebelum bagi salam. Sebab apa? Kata Nabi, telah kamu baca tahiyatul akhir sebelum bagi salam. Okey. Maka mohonlah 4. 1. Allahumma inni a'udzubika
min azab jahannam. Wahai Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada neraka jahanam. Okey, min azab jahannam, daripada azab neraka jahanam. Wahai Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada azab neraka jahanam. Yang kedua, wa azabil qabr, dan daripada azab kubur. Yang ketiga, wa fitnatil mahya wal mamat, dan jauhkan aku daripada fitnah kehidupan dan fitnah mati. Dan yang keempat, wa a'udzubika min fitnati min syarri. Ditaruh min syarri. Kenapa ditaruh syarri? Kerana jahatnya. Min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi telah ajar dulu. Jadi ini ada peluang untuk kita amalkanlah setiap dalam sembahyang itu, bila kita baca tahiyatul akhir sebelum bagi salam, fil alamina innaka hamidum majid, maka mohonlah, kata Nabi, 4 perkara. Mudah-mudahan kita terlindung daripada fitnah dajjal kalau dia turun. Kalau tuan-tuan tak hafal, kita baca luar sembahyang tak apa. Apa yang pertama? Allahumma inni. Tadi dalam hadis Allahumma inni a'udzubika ada pada yang pertama saja, tapi saya jadikan doa dari 3-3, saya bagi 4-4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, Engkau lindungi aku ya Allah daripada azab neraka jahanam. Wahai Allah, Kau lindungi aku ya Allah daripada azab kubur. Wahai Allah, Kau lindungi aku ya Allah daripada fitnah hidup dan fitnah mati ya Allah. Wahai Allah, Kau jauhkan aku ya Allah, Kau lindungi aku ya Allah daripada jahatnya fitnah Masih Dajjal. Tuan-tuan mohonlah tuan-tuan. Disebut dalam kitab, nanti kalau Dajjal turun, kita berhadapan dengan Dajjal, tuan-tuan, kita punya rosak, kita punya akal kita rosak. Tak boleh buat keputusan. Akal kita rosak ketika dia datang tu, fitnah dia rosak akal kita. Tak tahu nak buat keputusan atas keyakinan. Jadi hari ni dia datang dengan kebesaran dan kehebatan, kuasa dia. Dia tunjukkan hari ni makanan yang macam-macam makan. Dia tunjukkan boleh turunkan hujan daripada langit. Ini dahsyat. Kita hilang kewarasan, yang disebut hilang kewarasan akal. Itu dijelaskan dalam kitab. Hilang kewarasan akal bila kita berhadapan dengan dia. Tapi tuan-tuan, hari ini bagaimana cara Nabi telah ajar terlebih dahulu. Sebelum kita jumpa Nabi telah ajar. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan hari ini, kita beramallah pada perkara yang Nabi telah perintah kita. Kalau lepas sembahyang pun boleh dibaca dengan bahasa Melayu pun tak apa. Tuan-tuan, ni hadis riwayat Muslim, bukan main-main punya. Jadi kita kena amalkan. Yang lepas saya ada bacakan tak hadis kat sini tentang suratul Kahfi dah? Sudah selesai. Siapa yang baca ayat 1 hingga ayat 3 suratul Kahfi dah yang lepas? Bulan lepas. Tak ada. Siapa baca ayat 1 hingga ayat 3 suratul Kahfi, Allah selamatkan hari itu daripada fitnah Dajjal. Siapa baca ayat 1 hingga 10 suratul Kahfi, juga Allah selamatkan hari itu daripada fitnah Dajjal. Siapa baca ayat 101 hingga ayat 110 suratul Kahfi, juga Allah hindarkan dia daripada fitnah Dajjal. Siapa hafaz ayat 1 hingga 10 juga daripada suratul Kahfi, Allah hindarkan daripada fitnah Dajjal. Siapa baca suratul Kahfi, kalau yang terbunyi dia, siapa baca suratul Kahfi pada hari Jumaat, siapa baca suratul Kahfi pada hari Jumaat, fahuwa ma'sumun ila thamaniyati ayyam. Orang ini dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada fitnah Dajjal kepada 8 hari. Seminggu tuan. Itu daripada hadis jelas. Disebut dalam hadis ini, man qara'a. Dia kata siapa yang membaca suratul Kahfi yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah, tak kira malam ke hari ke siang ke, bacalah suratul Kahfi yaumul Jum'ah. Fahuwa ma'sumun illa thamaniyati ayyam. Maka dia ni dilindungi oleh Allah daripada fitnah Dajjal sampai thamani. Thamani artinya 8 hari. Min kulli fitnatin, daripada segala apa jenis fitnah pun yang dibawa, kita akan selamat. Jadi ni cover lebih sikit lah. Siapa yang baca satu surah, maka 8 hari Allah Ta'ala binting kita dari fitnah Dajjal. Siapa yang baca 10 ayat, insyaAllah 1 hari. Paling kurang pun 3 ayat. Tuan-tuan boleh pilihlah mana-mana. Sebab itu semua hadis yang jelas kata, siapa yang baca 3 ayat pertama, apa dia ayat pertama? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat
anna lahum ajrun hasana. Ayat 3, makithina fihi abada. 3 ayat sekurang-kurang lah. Dah boleh lah cover. Macam insurans lah. Bayar sikit covernya 1 hari, setahun. Bayar banyak sikit bayar cover 10 tahun. Bayar lagi banyak cover 30 tahun. Jadi ini tuan berkata Allah Taala semua boleh diambil. Surah Yasin jangan tak baca. Baca surah Yasin. Siapa kata tak ada hadis surah Yasin? Saya berani sebut, siapa baca surah Yasin di malam Jumaat berserta dengan surah As-Saffat, Allah Taala mustajabkan doa yang dia mohon. Ada dalam hadis? Siapa baca surah Yasin pada malam Jumaat serta dengan surah Saffat, was-saffati saffan, faz-zajirati zajran, tu selepas surah Yasin baca malam Jumaat. Dan dia sebut Allah Taala perkenankan mohonan kita yang berat-berat dah mohon. Surah Kahfi pun jelas memang disebut hari Jumaat. Jadi kalau kata mana ada hadis baca Yasin surah malam Jumaat, jangan Tuhan ada hadisnya, jangan kata tak ada. Jadi insya-Allah ni sebab peringkas ni. Jadi hari ni laju ni Tuan Hadi. Mudah-mudahan Allah Taala beri kita kekuatan kita dapat amalkan, dapat sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Taala pilih kita jadi hamba yang taat perintah Allah. Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita, Allah Taala ampunkan dosa mak bapak kita sekali insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.